Testing. Testing. Cek dengar suara kejap ya. Misru ama wallahi ambani al-fata كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in, Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddini, amma ba'd. Baik. Okey. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita sekali lagi panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk berada dalam suasana kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kebaikan pada kita. Allah Subhanahu Wa Taala nak angkat darjat kita. Allah Subhanahu Wa Taala nak muliakan kita. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala muliakan dengan benda-benda yang bukan musibah pada kita. Sebab biasanya kalau Allah nak kita kembali pada Allah Ta'ala, kita dekat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan bagi benda-benda seperti musibah. Sebab bila musibah ni, manusia akan doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala hilangkan musibah. Manusia akan menangis, merintih pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memberitahu hajatnya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So itu satu cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi kita dekat dengan Allah Ta'ala, nak angkat darjat kita di sisi Allah Ta'ala, nak tambahkan pahala kita. Walau bagaimanapun, kita sekarang ni berada dalam satu suasana yang kita tak perlukan kepada musibah untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala angkat darjat kita. Dan itulah mawasimul khair, itulah musim-musim kebaikan. Hari Jumaat ada kelebihan dia, Ramadan ada kelebihan dia, Muharram ada kelebihan dia, 1/3 akhir malam ada kelebihan dia, bulan Zulhijjah ada kelebihan dia. Lalu kenapa kita perlu tunggu sampai musibah datang baru kita nak dekat dengan Allah Ta'ala? Tapi kenapa kita tak ambil peluang yang mana Allah Ta'ala bagi musim-musim kebaikan ni, di mana amal-amal kita, pahala dia digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita ambil peluang dengan datangnya musim-musim kebaikan ni untuk kita gandakan amalan kita, untuk kita gandakan pahala kita, untuk kita lebih dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat darjat kedudukan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala akan muliakan kita, insya-Allah. Okey, lalu sama-sama kita tengok diri kita sendiri, macam mana kita dengan nikmat yang Allah Ta'ala dah berikan kepada kita. Lalu antara tanda kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah dengan kita irtinamul fursah. Kita irtinamul fursah, maksudnya peluang Allah Ta'ala dah bagi, lalu tinggal kita untuk sambar peluang tersebut. Lalu bila kita sambar peluang yang Allah Ta'ala hidangkan depan kita, itulah tanda kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semalam kita dah sampai pada akhir Al-Quran. Habis dah Al-Quran Karim. Okey. Tapi itu bukan bermakna bila kita habis, kita pun ialah biasa, setiap orang bila dia dah habis, maka dia happy, gembiranya. Lalu kadang-kadang bila kita nak mula balik, kita nak istiqnaf. Istiqnaf maksudnya kita start semula. Kadang-kadang dia waktu ni lah syaitan datang ganggu pada kita. Syaitan dia tak kata pada kita tinggalkanlah Quran. Dia tak, bila kalau dia kata tinggal Quran, kita tahu dia jahat, kita takkan ikut dia. Tapi kerja syaitan adalah, kamu baru habis je ni, so bila baru habis maka tangguhlah sikit. So biasa kita jadi macam Ramadan.
Ramadan kita datang dengan penuh semangat, kita beribadah, kita buat, kita sanggup korbankan masa kita tidur, kita pun kita tak kira berapa lama kita tidur. Kalau hari biasa kita duk kira, alah hari ni 4 jam, 5 jam tidur. Tapi masa Ramadan kita tak peduli tidur siang, tidur malam ke berapa jam, sejam, 2 jam ke kita tidur. Kita tak peduli. Sebab apa? Yang penting kita gunakan masa yang ada sepenuhnya untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cuba tengok keadaan kita bila berakhirnya Ramadan. Bila berakhirnya Ramadan, kita nak mula balik nak baca Al-Quran semula, kita nak mula berzikir semula, nak solat berjemaah semula, nak solat sunat semula. Kita akan bagi satu tempoh untuk kita rasa itu adalah reward pada diri kita. Kita dah berjaya dalam Ramadan, lalu kita nak bagi reward pada diri kita, kita pun kata tak apalah, pergi rehat sekejap. Tapi sebenarnya rehat itu adalah taswif yang dibawa oleh syaitan. Syaitan kata bukan tinggalkan Al-Quran, tapi tangguh dulu. Mula tangguh sehari, tangguh 2 hari, lantas kemudian seminggu dan sebulan dan hingga ke akhirnya. Itu kerja syaitan. Okey, lalu kita apabila kita berakhir dan melakukan sesuatu, habis khatam Al-Quran ke, habis apa ke, maka berusahalah dengan segera mungkin untuk kita mulakan semula. Sebab apabila kita stop je, maka itu ruang syaitan masuk pada kita untuk lewat sikit lah. Nampak? Itu kerja syaitan. Lalu hari ni insya-Allah kita akan patah balik sikit je. Kita patah balik sikit, kita akan pergi kepada surah Al-Buruj. Okey. Surah Al-Buruj iaitu surah yang ke-85 dalam susunan surah-surah Al-Quran, surah Al-Buruj. Kita akan ambil surah Al-Buruj dan insya-Allah kita usaha sebelum berakhirnya Ramadan untuk kita habiskan sampai ke surah Ad-Duha. Okey, untuk kita habiskan sampai ke surah Ad-Duha insya-Allah sempat. Okey. Baik, insya-Allah sebelum kita lanjutkan cerita tentang Al-Buruj, apa yang ada dalam Al-Buruj, apa makna Al-Buruj, maka sebaiknya adalah kita baca dulu surah Al-Buruj. Okey, baik, kita baca insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Okey, huruf jim dia ada qalqalah dan dia gigi tak rapat. Gigi atas dan bawah dia tak rapat. Kalau rapat dia akan jadi ch. Kita tak nak walaupun kita sebut jim, tapi tengok beza dia. Was-samaa'i dzatil buruj. Saya sebut jim tapi dia bunyi ch. Sebab apa? Sebab gigi kita rapat. Okay, so kita tak nak bagi bunyi ch tu keluar, jangan rapatkan gigi. Was-samaa'i dzatil buruj. Nampak? Dia tak rapat. Okey. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. Okay, huruf dhal dia tak ada qalqalah. Kita tak nak idhum, kita tak nak. So jangan tarik awal sangat dhal. Jangan tarik awal sangat, kita biarkan sekejap, biarkan dia lalu. Idhum, okay. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد
الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Kita ambil sampai sini dulu, sampai ayat nombor 9. Surah Al-Buruj ni panjang sikit. Kita dah biasa hari-hari kita ambil surah pendek-pendek, lalu kita pendekkan juga surah Al-Buruj ni, kita ambil sampai ayat nombor 9 dulu. Esok kita sambung baca lagi insya-Allah. Okey. Sampai ayat nombor 9. Okey. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah ini dan para sahabat yang kumpulkan Al-Quran, lalu mereka menamakan surah ini dengan nama surah Al-Buruj. Okey, surah Al-Buruj. Walau bagaimanapun, okey, surah Al-Buruj ni adalah nama ijtihad yang dibawa oleh para sahabat, namun ia diguna pakai daripada start penulisan Al-Quran zaman Uthman bin Affan dan hinggalah kepada kita hari ini. Mushaf-mushaf, buku-buku tafsir, penulis-penulis hadis semua menamakan surah ini dengan surah Al-Buruj. Walau bagaimanapun daripada kalam Nabi SAW ataupun daripada kalam sahabat Nabi, maka kita dapati bahawa mereka menamakan surah ini dengan nama As-Sama. Dengan As-Sama. Okey, sebab ayat permulaan dia was-sama idzatil buruj. Okay, kalau dalam mushaf yang ada sekarang ni adalah nama Al-Buruj. Walau bagaimanapun yang datang daripada kalam Nabi SAW adalah surah As-Sama. Dan daripada para sahabat juga surah As-Sama. Okay, di mana ada riwayat dalam Musnad Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahawa Nabi SAW apabila Nabi salat Isya al-Akhirah. Okay, kita selalu sebut dan kita pernah sebut bahawa Isya al-Akhirah. Kenapa nama dia Isya al-Akhirah? Isya al-Akhirah tu maksud dia solat Isya lah. Sebab apa nama dia Isya al-Akhirah? Kerana sebahagian orang Arab menamakan waktu maghrib dengan nama Isya juga. Dengan nama Isya. So untuk membezakan antara dua Isya ni, maka dinamakan solat Isya sebagai al-Isya al-Akhirah. Okay, lalu Abu Hurairah radhiyallahu taala an meriwayatkan bahawa Nabi SAW apabila salat Isya al-Akhirah, maka baginda akan membaca surah As-Sama. Surah As-Sama. Okey. Dan kemudian pada part yang kedua daripada hadis tu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahawa Nabi SAW amara bi an yuqra'a fi salatil isya, yakni dalam matan hadis tak ada salatil isya, amara an yuqra'a bis samawat. So Nabi namakan surah ni dengan nama surah As-Sama. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, apabila Nabi SAW salla al-isya al-akhirah bis-sama, yakni was-sama'i dzatil buruj dan was-sama'i wat-tariq. Okey, dua-dua surah ini dinamakan surah As-Sama. Okey, dan mungkin kerana nama dia As-Sama kerana dia kesinambungan daripada surah yang sebelum Al-Buruj. Sebelum Al-Buruj dan sebelum At-Tariq, idza as-samaa'u unshaqqat, ada lagi idza as-samaa'u unfatarat. Dan mungkin kerana sebab itulah terlalu banyaknya surah yang mula dengan As-Sama, maka orang tak boleh nak bezakan As-Sama ni yang mana satu, idza as-samaa'u unfatarat ke, idza as-samaa'u unshaqqat ke, was-samaa'i zatil buruj ke, was-samaa'i wat-tariq ke. Maka para sahabat mengambil keputusan untuk namakan surah ini dengan nama Al-Buruj, walaupun datang daripada riwayat-riwayat yang sahih bahawa nama surah ini yang terkenal di kalangan para sahabat Nabi adalah As-Sama. Okey, begitu juga maksudnya tengok sunnah Nabi SAW. Nabi SAW bila sahabat cerita Nabi baca dalam solat Isya, maksudnya bukan sekali atau dua kali, tapi menjadi satu adat dan kebiasaan Nabi SAW akan membaca surah Al-Buruj dan surah At-Tariq pada waktu salat Isya. Pada rakaat yang pertama dengan Al-Buruj, pada rakaat yang kedua dengan At-Tariq. Dan kita dapati ramai imam-imam kita ikut sunnah ini. Dan alhamdulillah
Okey, itu bukan bermakna tak boleh baca surah lain. Walau bagaimanapun kita banyakkan baca surah Al-Buruj dan At-Tariq pada waktu Isyak kerana ta'assiyan iqtida, kerana kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okey, kemudian ada riwayat lain daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya membaca dalam solat Isyak dengan surah As-Sama, tapi Jabir bin Samurah meriwayatkan bahawa Nabi turut membaca surah As-Sama dalam solat Zuhur dan solat Asar. Okey, maksudnya ada waktu-waktu tertentu, waktu-waktu yang Nabi selang-selikan bacaan pada waktu solat Zuhur dengan Asar. Maka antara bacaan yang paling banyak Nabi SAW baca dalam solat Zuhur dan Asar adalah surah As-Sama, surah As-Sama Izatil Buruj dan surah Was-Sama'i Wat-Tariq. Ini antara bacaan yang banyak dibaca oleh Nabi SAW. Dan hadis ni ada dalam Abu Dawud, ada dalam At-Tirmizi, ada dalam An-Nasa'i. So ada dalam diriwayatkan oleh sebahagian daripada ashabul kutub, penulis-penulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Okey. Lalu daripada nama yang kita dapat, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat menamakan dengan As-Sama, dan penulis-penulis mushaf menulis dengan nama Al-Buruj. Dan daripada hadis-hadis yang diriwayatkan tadi, maka kita ketahuilah bahawa itu adalah fadilat-fadilat surah. Ada pun fadilat-fadilat lain yang datang cerita tentang dapat pahala sebanyak hari Arafah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada manusia. Siapa baca surah Al-Buruj dapat pahala sebanyak hari Jumaat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada manusia. So banyak ada yang lagi dahsyat. Ada lagi dahsyat, siapa yang baca surah Al-Buruj, Allah Taala akan bagi pahala dia sebanyak bilangan bintang di langit. Banyak pahala, unlimited. Kita pun tak tahu berapa banyak bilangan bintang di langit. Okay, walau bagaimanapun hadis-hadis ni semuanya hadis-hadis yang palsu, tak boleh nak dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun daripada hadis-hadis yang sahih tadi, itulah kelebihan yang ada pada surah. Kelebihan pada sesuatu cukuplah kelebihan pada surah-surah ini bahawa ia dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak-banyak 114 surah, Nabi pilih surah ni untuk dibaca dalam solat. Dalam solat Isyak, Nabi pilih nak baca surah Al-Buruj dan surah Al-Tariq. Walaupun kita tak tahu apa kelebihan dia, kita jadi pandai ke, dapat pahala banyak ke, dapat syurga tempat tertinggi ke, walaupun kita tak tahu, tapi cukuplah bagi kita bahawa Nabi SAW buat. Maka bila Nabi buat, maka kita ikut je panduan Nabi SAW. Okay, lalu nama Al-Buruj. Apa dia Al-Buruj? Al-Buruj dalam bahasa Arab, dia boleh pergi kepada 4 makna. Okay, asal dalam bahasa Arab, Al-Buruj ni maksud dia Al-Baraja, maksud dia Zahara wartafa'. Zahara, dia keluar, dia jadi jelas. Wartafa', dia naik tinggi. Sebab tu menara-menara ni dia keluar daripada keadaan dia seolah-olah dia keluar daripada perut bumi, dan kemudian dia wartafa', dia naik ke atas. So Al-Burj, so dinamakan Burj, dinamakan tower ni, menara ni sebagai Al-Burj dalam bahasa Arab. Hatta antara menara yang terkenal adalah Burjul Khalifah. Burjul Khalifah yang ada dekat Dubai, dan nama dia Burj kerana dia tower, Kingdom Tower, Burjul Mamlakah dekat Arab Saudi. So Burj ni maksud dia Zahara, dia keluar dan naik ke atas. Maksudnya bila dia naik ke atas, orang nampak, oh hebat. So negara-negara yang ada menara-menara yang tinggi ni, orang pandang hebat pada negara-negara tersebut. Okay, itu asal pada nama Al-Burj. Walau bagaimanapun dalam Al-Quran, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut Al-Buruj, dan patutnya kita ambil dekat ayat yang pertama ni. Okey, Al-Buruj, kita ambil nama surah ni Al-Buruj asal daripada perkataan Arab Zahara wartafa'. Okey, dan kemudian sebab turunnya kita akan cerita 4 makna tu pada ayat yang pertama nanti. Okey, kemudiannya sebab turunnya surah ini
Wallahu alam, kita tak jumpa riwayat-riwayat yang menceritakan tentang sebab turunnya surah ini, melainkan apa uh, surah ini datang sebagai satu bentuk hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai satu bentuk benda kerana ada surah-surah dalam Al-Quran yang datang tujuan dia semata-mata untuk menggembirakan hati Nabi, untuk menaikkan semula semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sebut, Nabi manusia. Walaupun Nabi-Nabi, tapi Nabi manusia juga. Bila mana Jibril datang dalam keadaan Nabi tak pernah tengok malaikat depan mata, lalu Nabi takut, Nabi balik, Nabi selimut badan, takut. Itu sifat manusia. Bila Nabi berperang, Nabi tunjuk keberanian, Nabi cedera kerana Nabi manusia, Nabi perlu makan, Nabi perlu minum, Nabi berkahwin, keperluan manusia. So Nabi adalah manusia juga. Okey, apa yang menyebabkan kita pergi kepada Nabi adalah manusia? Dia dah lari sikit. Okey, tak apa. Okey, ayat yang pertama, sebab nuzul, sebab turun. Sebab turun dia adalah kerana Nabi SAW bila berdepan dengan kerenah manusia yang pelbagai ni, maka kadang-kadang Nabi marah, Nabi sedih. Manusia, sifat dia, fitrah dia, marah, sedih, kecewa, down. So nak kembalikan semula keceriaan dan semangat Nabi SAW, maka ada surah-surah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan memang tujuan dia khusus untuk gembirakan semula Nabi SAW. Lalu antara surah yang datang untuk tasliyah lin Nabi SAW sebagai satu entertainment kepada Nabi SAW adalah surah Al-Buruj. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mulakan surah Al-Buruj dengan was-sama'i. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah, dan kita dah sebut dah hari itu bahawa bagaimana tanda kita tahu bahawa perkataan itu sumpah apabila dia datang dengan waw al-qasam. Perkataan tu mula dengan waw dan perkataan tu baris terakhir dia baris bawah. Dia permulaan ayat, tapi permulaan ayat yang mana permulaan ayat dimulakan dengan waw dan berakhir dengan baris bawah. Okey. So was-sama'i. Was-sama'i menandakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang bersumpah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dalam permulaan surah ini dengan as-sama'. Apa dia as-sama'? As-sama' adalah langit. Kita dengar sahabat sebut nama surah as-sama', as-sama'. So kita pun tanya as-sama', apa dia as-sama'? As-sama' adalah langit. Kenapa langit nama dia as-sama'? Kerana as-sama' ni datang daripada perkataan Arab yang iaitu as-sumu. As-sumu maksud dia tinggi. Mana kalau kita nak panggil raja kita, sahibus sumu wil malaki, pemilik ketinggian, pemilik yang di-Pertuan Agong, duli yang maha mulia. Itulah bentuk as-sumu, tinggi. Dan begitu juga nama-nama kita, ismun pun diambil daripada perkataan sumu. Sebab bila orang panggil nama kita, kita pun rasa tinggi. Kalau orang panggil daripada jauh, orang kata contoh nak bagi nama siapa, saya tengok nama dekat sini okey, Haris contohnya, nama kita Haris, lalu orang panggil kita Haris, kita pun rasa bangga, kita rasa seolah-olah kita diangkat ke atas bila orang panggil nama kita. Tambah lagi kalau orang panggil nama kita dalam dewan, dalam dewan yang ramai orang, dalam ramai-ramai orang, tiba-tiba orang sebut nama kita, so kita rasa ulu, kita rasa tinggi kita. Lalu as-sama', langit ni datang daripada perkataan yang sama, iaitu as-sumu, tinggi. So kerana apa langit tu dinamakan tinggi? Takkan nak tahu sebab juga kan. Kita tengok atas, kita pun dah tahu dah benda paling tinggi kat atas, yang bagi subjektif lah benda tinggi ni, tapi benda yang kita paling nampak tinggi dekat atas adalah langit. Sebab tu nama dia as-sumu, as-sama', langit. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan langit, was-sama', nak menunjukkan bahawa langit ni adalah antara makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat hebat. Bagaimana langit boleh tergantung, bagaimana orang kalau nak cari langit tak tahu, tak boleh nak pegang langit tu apa benda sebenarnya, benda kenyal ke, benda yang boleh elastik ke apa, tak, orang tak tahu langit tu apa. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu di sana adanya langit, was-sama', dan ia tinggi. Dan kemudian Allah Ta'ala bagi tahu was-sama'i dzatil buruj. Allah Ta'ala bersumpah dengan langit, yang mana langit yang Allah Ta'ala bersumpah dengannya adalah langit yang ada al-buruj. Dan
semua langit ada al-buruj. Kerana apa? Tengok makna al-buruj. Al-buruj ada 4 makna dalam bahasa Arab. Dalam yang kita dapat daripada para salaf, mereka menceritakan makna al-buruj ni ada 4. Yang pertama an-nujum, daripada Qatadah, daripada Ikrimah, bahawa mereka menamakan al-buruj sebagai an-nujum. Buruj tadi kita cerita bahawa dia benda yang zahara wartafa. Dia yang keluar dan naik tinggi ke atas. So bagi sebahagian daripada orang, bila dia tengok kat langit, benda apa yang langit tu dah tinggi dah, dia dah irtifa dah, memang tinggi dah. Lalu apa benda yang zahir ada dekat langit tu? Apa benda yang jelas nampak dekat langit tu? Lalu sebagian orang kata yang nampak jelas dekat langit adalah an-nujum, bintang-bintang, al-kawakib, planet-planet, bintang-bintang dan planet-planet. Itulah benda yang paling nampak jelas dekat dekat langit. Okey. Ada sebahagian orang pula dia kata yang ada dekat langit adalah al-khalqul hasan. Al-khalqul hasan maksudnya kejadian yang cantik. Bila orang nak tengok cantik, orang pun bagi perumpamaan, kamu ni cantik bagaikan langit, ataupun bagaikan bintang-bintang di langit. So langit ni dijadikan perumpamaan untuk menunjukkan cantik. Lalu orang kata apa benda yang zahir bila kita tengok kat langit tu, apa benda yang jelas depan kita? Ada sebahagian orang kata an-nujum, bintang-bintang. Ada sebahagian orang lagi kata cantik, terutama pada waktu siang yang tak ada hujan, nampak matahari, tengok langit biru, cantiknya langit. Kemudian ada sebahagian orang lagi dia kata bahawa langit ni bila kita tengok dia dengan awan-awan dia, turutan dia bagaikan qasr, bagaikan satu istana yang terapung dekat atas. Bahkan orang Arab pun menamakan burj ni dengan istana. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, Allah Subhanahu Wa Taala kata kamu tak dapat lari daripada mati walaupun kamu duduk dekat istana-istana yang ada musyayyadah, yang tinggi dan ada gate, ada dinding batu yang kukuh. So kalau kamu duduk dalam istana tu pun kematian akan datang pada kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. So ada daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada asal makna perkataan buruj adalah benda yang zahir. Lalu Allah Taala kata tengok pada langit, apa yang zahir pada kamu dekat langit? Yang zahir pada langit adalah bintang, cantiknya langit. Langit ni bagaikan istana. Kenapa bagaikan istana? Kerana dalam orang Arab dia guna perkataan burj untuk makna dia istana. Walau bagaimanapun Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, maka Ibnu Jarir kata yang paling jelas sekali makna kepada al-buruj adalah manazilu asy-syams wal qamar wal kawakib. Apa dia kata Ibnu Jarir At-Tabari, yang paling zahir, benda yang hebat yang ada dekat langit adalah matahari, bulan dan bintang-bintang. Itu yang paling zahir. Okey. Di mana matahari ni dia ada peredaran dia. Kita tengok kadang-kadang dia panas, kadang dia sejuk, ada musim panas, ada musim sejuk. Lalu kata Ibnu Jarir, itulah kelebihan yang ada pada langit. Dan kemudian bulan, ada malam bulan mengambang, ada malam bulan hilal, bulan sabit, ada yang separa bulat, ada yang 3/4 bulat. So itulah kelebihan yang ada pada malam. Dan begitu juga kata Ibnu Jarir At-Tabari, antara makna al-buruj adalah gugusan bintang-bintang, yang mana kita pun namakan ia sebagai buruj. Kan ada orang Cina panggil zodiak. Zodiak ni kita tengok dekat langit, lalu kita tengok ada gugusan bintang-bintang tertentu yang membentuk satu bentukan tertentu. Scorpion, Aries, kan ada nama-nama dia. Ada gambar kambing, gambar scorpion, gambar orang memanah, gambar badan orang tapi belakang kuda contohnya. So kata Ibnu Jarir At-Tabari, itulah kecantikan dan keindahan yang ada pada langit. Okey, itu makna al-buruj, benda yang zahir dan menjadikan dia tinggi, hebat. Sebab tu perempuan-perempuan bila dia menghias diri dia, maka kita panggil tabarruj. Tabarruj maksudnya dia tengah berusaha untuk menjadikan diri dia dilihat oleh masyarakat dan untuk menjadikan diri dia tinggi di pandangan masyarakat. Apabila dia solid, dia make up diri dia. Okey. So
apa tujuan makeup? Tujuan makeup bagi dia untuk cantik, tapi sebenarnya tujuan makeup ni, kenapa Allah Taala namakan dia tabarruj? Kerana tujuan asalnya makeup ni adalah untuk tarik perhatian manusia. Sebab tu Nabi SAW kata perempuan yang keluar kalau tanpa makeup pun dah istasyrafah syaitan. Syaitan ikut duk tarik pandangan orang tengok kat dia. Itu tanpa makeup. Dan kalau dengan makeup lagi, rasanya macam mana pandangan orang pada dia. So kerana tu tabarruj jahiliyah, yang mana pakai makeup yang terlalu menarik, dengan pakaian-pakaian yang terlalu menarik perhatian, dengan barang-barang kemas yang mengeluarkan bunyi-bunyi yang menarik perhatian, maka benda-benda ni diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana dia boleh membawa kepada benda-benda yang haram. Boleh membawa kepada zina mata, boleh membawa kepada zina hati, orang duk fikir macam-macam pasal dia. So Allah Subhanahu Wa Taala larang daripada tabarruj jahiliyah. Kalau nak keluar pun paling-paling pakai janganlah nampak buruk sangat. Tu orang tengok nampak macam tak erti jaga diri pula. Dan janganlah melampau-lampau sangat dalam bermakeup. Okey. Was-sama idzatil buruj. Allah Taala bersumpah dengan langit yang mana ada keindahan-keindahan yang ada di langit. Was-sama idzatil buruj wal yaumil maw'ud. Dan kemudian Allah Taala bersumpah dengan al-yaum, dengan hari al-yaum. Okey, dan kita sebut hari tu apabila datang dengan alif lam, maka ia membawa maksud spesifik, hari tertentu. Lalu hari apa? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi adjektif, bagi sifat kepada hari ini, iaitu wal yaumil maw'ud. Allah Taala bersumpah dengan hari yang telah dijanjikan. Hari apa yang telah dijanjikan kepada manusia? Hari Khamis, Jumaat, Isnin, Selasa, Rabu. Hari apa yang telah dijanjikan kepada manusia? Hari yang telah dijanjikan kepada manusia adalah hari kebangkitan manusia, iaitu Yaumul Qiyamah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada manusia dalam keadaan Allah Taala bersumpah dengan wasama izatil buruj. Allah Taala kata wal yaumil maw'ud. Allah Taala bersumpah dengan hari kiamat kerana Allah Taala nak bagi tahu hari kiamat itu pasti. Allah Taala tak akan bersumpah dengan benda yang tak ada. Lalu Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan makhluk Allah Ta'ala yang paling hebat. Lalu antara makhluk Allah Ta'ala yang paling hebat adalah hari yang dijanjikan Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala janjikan kepada manusia, iaitu akan ada harinya semua manusia ni akan kembali berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat kelak. Wal yaumil maw'ud. Kemudian wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Okey. Wasyahidin, syahid maksud dia yang menjadi saksi, syahada yang menyaksikan, yang melihat. Okey, syahidin orang yang melihat, wa masyhud orang yang dilihat. Okey, so siapa dia syahid dan siapa dia masyhud? Siapa dia yang menyaksikan, yang menjadi saksi, dan siapa dia yang dipersaksikan ke atas dia? Siapa dia yang melihat, siapa dia yang dilihat? So Allah Subhanahu Wa Taala dekat sini datangkan tanpa alif lam. Okey, nampak beza. Wal yaumil maw'ud dengan alif lam, maksud dia hari spesifik. Tapi wa syahidin wa mashhud, Allah Taala tak bawa datang alif lam, menandakan semua benda yang menjadi syahid masuk dalam makna ayat ni. Semua benda yang menjadi saksi dekat hari akhirat, dia akan masuk dalam makna ni. Dan semua benda yang dilihat, yang dijadikan saksi, maka yang dipersaksikan ke atas dia, maka dia masuk dalam makna masyhud. Okey, wa syahidin wa masyhud. Walau bagaimanapun ada riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Lalu riwayat daripada Ibnu Abbas kata apa? Wa syahidin, yang menjadi saksi kepada kita hari akhirat nanti adalah yaumul jumu'ah. Kata Ibnu Abbas, hari Jumaat. Dan begitu juga yang menjadi wa masyhud, yang hari yang dijadikan saksi, bukan dijadikan saksi, hari yang manusia datang pada hari tersebut. Hari Jumaat yang menjadi saksi ke atas kita. Tapi wa masyhud, macam mana nak bagi penerangan yang lebih jelas? Okey, syahid ni maksud dia kalau dalam mahkamah dia ada yang dituduh dan ada saksi. Saksi ni nama dia syahid. Wa masyhud ni orang yang dituduh ni. Orang yang dituduh adalah orang yang menjadi mangsa kepada saksi ni. So itu wa masyhud. Lalu kata Ibnu Abbas,
Ibnu Abbas kata wasyahidin, yang menjadi saksi adalah hari Jumaat, dan yang manusia hadir pada dia, yang dijadikan dipersaksikan ke atas dia adalah hari Arafah. Hari Arafah. Okey, walau bagaimanapun, kenapa kita tak elaborate pada hadis ni? Kerana hadis ni lemah. Hadis ni lemah dan dia tak boleh nak dijadikan tafsir kepada ayat, melainkan ia adalah pandangan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Lalu kita kata Allah Taala bawa datang nama syahid wa masyhud tanpa alif lam. Maksud dia meliputi semua syahid dan masyhud. Walau bagaimanapun, bila kita nak tafsirkan Al-Quran, maka kita tak boleh tengok ayat ini dengan ayat semata-mata. Bila kita tengok ayat ni, kita pun tak tahu apa benda Allah Ta'ala nak sebut dekat sini. Lalu kita kena tengok pada siap keseluruhan cerita. Kita kena lebarkan sikit pandangan kita. Kalau sebelum ni kita tengok ayat nombor 3 je, sekarang ni kita besarkan sikit, ambil ayat sebelum dan ayat selepas. Lalu kita tengok ayat selepas dia, ayat nombor 4, qutila ashabul ukhdud. So dia tak ada kaitan dengan syahidin wa masyhud. So kita nak tafsirkan pun, nak tafsir macam mana? Walau bagaimanapun, bila kita pergi pada ayat nombor 2, kita nampak dia ada kaitan. Wal yaumil maw'ud, Allah Ta'ala sedang bercerita tentang hari yang mana ada hari yang telah dijanjikan. Lalu kemudian Allah Ta'ala kata wasyahidin wa masyhud. Allah Ta'ala bagi tahu ada yang menjadi saksi dan hari yang dipersaksikan. Okey, maksudnya dekat sini apa yang jadi syahid? Hari. Hari apa yang menjadi saksi? Hari apa yang manusia berkumpul dekat dalam dia? Maksudnya dekat hari kiamat nanti, pada apabila kita dibangkitkan depan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada hari-hari yang akan menjadi saksi ke atas perbuatan kita. Dan hari-hari tersebut adalah hari yang masyhud. Apa dia hari yang masyhud? Hari yang manusia berhimpun beramai-ramai di dalamnya. Lalu hari-hari ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kerana tu, apabila ada tajammu'at, hari-hari yang digalakkan kita untuk berhimpun beramai-ramai, maka pergilah berhimpun beramai-ramai. Hari yang disyariatkan kita untuk berhimpun beramai-ramai, maka kita himpunlah beramai-ramai. Kerana hari tersebut akan menjadi saksi ke atas kita, hari yang menjadi saksi bahawa kita ni bersama dengan jama'atul muslimin. So antara hari-hari yang kita berkumpul beramai-ramai adalah hari Jumaat. Ada solat Jumaat. Ada solat Jumaat adalah waktu untuk kita berkumpul beramai-ramai. Okay. Dan antara hari yang di mana hari kita berkumpul beramai-ramai juga adalah hari solat hari raya. Kerana tu Nabi SAW dalam solat Jumaat, Nabi kata man taraka Nabi larang orang yang meninggalkan 3 Jumaat tahunan kerana sengaja tinggalkan solat Jumaat. Bahkan Nabi SAW pernah satu ketika mana nak solat Jumaat, Nabi kata, kalaulah boleh, saya aku akan lantik seorang imam dan kemudian aku akan pusing Madinah ni dan aku akan bakar rumah orang yang tak datang solat Jumaat. Itu Nabi SAW sebut. Nak kata Nabi suruh kita keluar pergi solat Jumaat. Maka kerana itu solat Jumaat itu wajib. Dan solat hari raya pun, walaupun ia sunnah muakkadah bagi yang yang berpandangan bahawa ia sunnah muakkadah, sebab ada orang yang berpandangan bahawa solat hari raya itu wajib. So bagi yang berpandangan ia sunnah muakkadah, maka walaupun ia sunnah, tapi Nabi SAW suruh semua orang keluar dan Nabi suruh buat solat tu dekat tanah lapang. Sebab tanah lapang ni dia punya ruang untuk orang masuk tu lebih ramai berbanding dengan solat dalam masjid. Lalu Nabi suruh keluar hatta al-huyyad. Nabi suruh keluar hatta perempuan-perempuan yang tengah datang period pun Nabi suruh keluar juga untuk menyaksikan jamaah, untuk menyaksikan kebaikan, yashhadunal khair, untuk menyaksikan kebaikan hari tersebut, kerana hari itu akan jadi saksi pada manusia. Begitu juga hari perhimpunan yang paling ramai manusia ada adalah pada hari Arafah. Hari Arafah adalah hari di mana manusia paling ramai berhimpun pada satu tempat, sampai Allah Ta'ala kata innallaha yubahi bikumul malaikah. Tengok, Allah Ta'ala panggil malaikat dan Allah Ta'ala kata, wahai malaikat, kamu tengok semua ini hamba-hamba aku semua tengah berkumpul dekat hari Arafah. Tengok, Allah Ta'ala berbangga dengan para malaikat. Dan waktu tajammu'at, waktu kumpul beramai-ramai, dan yang berkumpul beramai-ramai ini adalah disebabkan oleh syariat.
Allah Ta'ala suruh, Nabi SAW suruh, maka bila kita hadir, maka hari-hari ini akan jadi saksi depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa kita ni adalah orang yang yashhadunal jamaah, yashhadunal khair, orang yang duduk dengan jemaah dan orang yang mencari kebaikan dengan bersama-sama dengan masyarakat. Okey, wa syahidin wa mashhud. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qutila ashabul ukhdud. Lalu inilah Allah Ta'ala tadi bersumpah dengan langit, bersumpah dengan hari kiamat, bersumpah dengan hari-hari yang di mana manusia berhimpun di dalamnya. Lalu Allah Ta'ala bersumpah sampai 3 kali. Untuk apa? Untuk bagi tahu pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kamu bukan orang pertama yang kena dugaan dan ujian bermacam-macam. Sebelum daripada kamu lagi ada orang-orang yang, ada para Nabi dan para Rasul yang menerima ujian yang sama. Ada para Nabi dan Rasul yang bahkan dibunuh oleh kaum dia. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bawa satu kisah yang berlaku sebelum kedatangan Nabi SAW, yang mana kisah ni Allah Ta'ala namakan sebagai Ashabul Ukhdud. Qutila Ashabul Ukhdud. Okey, qutila dekat sini, walaupun qatala maksud dia bunuh, qutila maksud dia dibunuh, tetapi orang Arab bila dia nak mendoakan kecelakaan untuk sesuatu, maka mereka akan guna perkataan-perkataan halakal qaum, binasalah kaum. Mereka akan guna perkataan qutilal qaum, maka celakalah kaum ni. Maksud dia bukan dibunuh, tapi mendoakan kecelakaan. Seperti mana Nabi SAW ketika mana dalam peperangan Khaybar, maka Nabi SAW sebelum serang Khaybar, Nabi kata apa? Khuribat Khaybar, celakalah, binasalah Khaybar. Nampak? Sebab tu doa kecelakaan, hatta sebahagian orang Arab pun dia masih lagi menggunakan uslub yang sama. Sebab kalau kita tengok cara yang sama, contoh kalau siapa yang pernah bermuamalah atau berkomunikasi dengan Arab, dia akan selalu dengar orang Arab cakap Allah yakhrib baitik, semoga Allah binasakan rumahmu. Kalau itu makna dia, makna literal lah, Allah Ta'ala binasakan rumahmu. Tapi sebenarnya dia bukan minta Allah Ta'ala binasakan rumah dia, tapi dia sedang mendoakan agar kita ditimpa kecelakaan. Okay? Sebab tu dia kata Allah yakhrib baitik, Allah Ta'ala binasakan rumah kamu. So itu budaya dan adat Arab. Hatta Nabi SAW sebut pada Khaybar, sebelum Nabi serang Khaybar, khuribat Khaybar, celakalah Khaybar, binasalah Khaybar. Nabi doa minta laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas Khaybar. Maka qutila ashabul ukhdud, Allah Ta'ala mendoakan kecelakaan, dan Allah nak kita semua mendoakan kecelakaan kepada ashabul ukhdud. Siapa dia ashabul ukhdud? Kita akan baca hadis panjang yang ada dalam Sahih Muslim. Tapi sebelum tu kita cerita dulu an-nari dzatul waqud. Allah Ta'ala cerita tentang al-ukhdud. Apa dia al-ukhdud? Al-ukhdud dalam bahasa Arab membawa maksud al-hufrah. Tapi dia bukan, hufrah ni maksud dia lubang. Tapi dia bukan lubang yang kecil, tapi dia lubang yang besar. Okey, al-ukhdud ni adalah lubang yang besar. Lalu apa yang ada pada lubang yang besar? Kenapa Allah Ta'ala doa kecelakaan kepada orang yang buat lubang yang besar? Tengok Allah Ta'ala ceritakan. Al-Quran dia ceritakan detail ataupun dia tafsirkan Al-Quran sendiri. Allah Ta'ala sebut qutila ashabul ukhdud, celakalah ashabul ukhdud. Siapa mereka ni? An-nari dzatil waqud, orang-orang yang telah menggali lubang yang besar, lalu dia menyalakan api dalam dia. Dia menyalakan api dalam dia. Apa yang dia buat? An-nari dzatil waqud. Waqud ni adalah bahan-bahan bakar, kayu api ke, minyak tanah ke, apa benda yang dijadikan bahan bakar, maka al-waqud, penyalaan api. Idhum 'alaiha qu'ud, dia nyalakan api dalam lubang yang besar, lalu mereka duduk di sekeliling api. Kita pun kata ini diorang pergi campfire ke apa? Pergi camping, lepas tu duduk tepi unggun api ke apa? Lalu wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Lalu apa yang Allah Ta'ala sebut tentang mereka ni? Mereka menyaksikan bahawa orang-orang beriman berada dalam api itu. Okay. Apa yang ada dalam api tu? Apa kisah dia? Kita akan tengok kisah. Saya nak baca hadis. Hadis ni panjang.
Tapi kita baca cerita seronok. Dan saya rasa ramai pun dah pernah dengar cerita tentang Ashabul Ukhdud. Tapi kita nak baca, nak bagi tahu bahawa cerita Ashabul Ukhdud ni datang dalam hadis Nabi SAW. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW yang nama dia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Kita pernah dengar kan nama Suhaib Ar-Rumi, sahabat Nabi SAW. Di mana Suhaib Ar-Rumi ni turun ayat Al-Quran berkenaan dengan Suhaib Ar-Rumi. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Apabila orang berhijrah bersama Nabi SAW ke Madinah Al-Munawwarah, maka ada orang yang berhijrah dengan senang, dengan tenang, tak ada apa-apa. Tapi Suhaib Ar-Rumi ni, dia berhijrah dengan dia tinggalkan semua harta dia. Tak ada benda yang dia bawa. Dia hanya sehelai sepinggang je. Dia pergi untuk berhijrah dengan Nabi SAW. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat untuk puji sahabat Nabi yang nama dia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ni. Allah Ta'ala kata, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada orang yang sanggup tinggalkan dunia ni, dia berjual beli dengan Allah Ta'ala, lalu dia memilih iman dan dia meninggalkan harta-harta dunia. Dia pilih untuk berhijrah bersama dengan Nabi SAW dalam keadaan dia sanggup tinggalkan kehidupan dia yang senang, kemewahan yang dia ada, lalu dia tinggalkan. Okay. Cuma bila kita dengar nama sahabat Nabi, nama dia Suhaib Ar-Rumi, lalu apa yang tergambar dalam kepala kita? Tergambar dalam kepala kita, Ar-Rumi ni berasal daripada Rom. Ar-Rumi, okay, Rom. So, bila kita sebut Suhaib Ar-Rumi, maka ada sebahagian orang dia akan anggap bahawa Suhaib ni datang daripada negara Rom. Okay. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dia pernah duduk dekat Rom. Di mana kita cerita sikit pasal Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, sejarah dia banyak ditulis oleh ahli-ahli sejarah. Ada dalam Siyar A'lam Nubala, ada dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, ada dalam Tarikh Baghdad, ada dalam Tarikh Dimashq Ibnu Asakir, ada dalam orang-orang yang menulis tentang sejarah-sejarah, terutama sejarah-sejarah negara-negara ni. Lalu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ni, asal dia adalah daripada Iraq. Dia adalah orang Arab. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi adalah orang Arab. Okey. Dan Iraq pada waktu tu, Iraq secara spesifik dia dekat Mosul. Dekat tempat yang nama dia Mosul. Dan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ni, dia datang daripada keluarga VIP. Dia bukan hamba, dia daripada golongan VIP. Sebab tu dia dekat Mekah pun dia jadi kaya, sebab dia memang daripada golongan VIP, bangsawan. Okey, lalu cerita dia, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ni, tanah dia, kawasan tempat tinggal dia dekat Mosul tu pernah dijajah oleh Parsi. Memang tanah jajahan Parsi dekat Iran. Dan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, keluarga dia adalah pemerintah yang dilantik oleh Kisra Parsi. Okey. So mereka ni penyembah berhala dan Kisra Parsi penyembah api. Dua-dua adalah musyrik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu pada satu ketika, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ni, tanah jajahan tu adalah tanah jajahan Parsi. Walau bagaimanapun, kerana kedudukan Iraq ni, dia berada antara Iran dan Syam. Okey. Syam di bawah kekuasaan Rom, Bizantin Timur, dan Parsi ni, Iran ni di bawah kekuasaan Kisra Parsi. Okey. So Iraq ni dia duduk tengah-tengah. Elephant lawan elephant, dia jadi grass kat tengah-tengah. So dia jadi mangsa kat tengah-tengah. So kadang-kadang dia jadi tanah jajahan kepada Parsi, dan kadang-kadang dia jadi tanah jajahan kepada Rom. Lalu Suhaib bin Sinan, dia dilahirkan dalam keadaan Iraq ni duduk di bawah jajahan Parsi. Okey. Tapi semasa kehidupan dia, Rom datang serang kawasan tempat tinggal dia. Lalu dia dijadikan tawanan Rom. Walaupun dia jadi tawanan, tapi dia VIP. So dia dilayan bagaikan VIP, ketua kabilah. Kabilah dia saya tak ingat nama kabilah Namir ke apa benda. Saya tak ingat nama kabilah dia. So Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dibawa ke Rom, dan oleh kerana dia membesar dekat Rom, maka dia dikenali dengan nama Suhaib Ar-Rumi. Dan kemudiannya, apabila dia dah besar, dia dah matang apa semua, dia minta ada riwayat yang kata dia minta izin untuk keluar
Dia tak nak dah jaga kampung dia nak pergi kat tempat lain, nak pergi kat tanah Arab, nak pergi merantau dan bermusafir. Dan ada yang kata dia lari daripada Rom. Okey. Apa-apa keadaan pun, Suhaib bila dia dah besar, maka dia pergi ke tanah Arab. Dan sampai dekat tanah Arab, dia datang tu bukan sebagai hamba, tapi dia datang sebagai VIP daripada Rom. Lalu orang bila dengar nama Rom, orang takut. Walaupun dia asal Arab, tapi dia dibesarkan dekat Rom, lalu orang jadi takut dengan dia. So bila dia masuk Mekah, dia dapat jadi seorang peniaga yang kaya, dia ada kedudukan dalam masyarakat, dan dia ada halif, dia ada MOU. Dia ada MOU dengan seorang lelaki bangsawan Arab, seorang pemimpin Quraisy Mekah yang bernama Abdullah bin Jada'an At-Taimi, daripada Bani Taim At-Taimi. Lalu orang Arab ni dia menjadi halif, dia hanya buat MOU dengan kaum-kaum yang sama taraf dengan dia. Kita duk cerita Arab ni dia duk jaga standard dia duk jaga dia punya kedudukan kabilah dia. Lalu bila dia nampak Suhaib Ar-Rumi datang daripada Rom, lalu mereka kata, kalau kita dapat buat hubungan dengan orang yang ada dengan Rom ni, maka hebatlah kita. Lalu Abdullah bin Jada'an At-Taimi ni dia pun buat MOU dengan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia nak bagi tahu bahawa Suhaib Ar-Rumi dia bukan berasal daripada negara Rom. Dia daripada Iraq, Arab asal, kemudian dia ditawan oleh Rom dan dia membesar dekat Rom. Dan kemungkinan apabila dia berada dekat Rom ni, Rom ni adalah orang yang beriman dengan Nasrani, orang-orang Kristian Rom. Walaupun Kristian Rom ni Kristian pelik sikit. Okay? Kristian Rom ni adalah Kristian yang pelik sikit. Sebab apa? Sebab Rom dia ada sejarah yang panjang tentang ketuhanan. Rom ni adalah satu bangsa yang percaya kepada akal dan dewa-dewa. Sebab tu daripada Rom ni, daripada asal Greece, Mesopotamia, mereka ni adalah golongan-golongan falsafah yang fikir pasal akal. Hatta dalam bab ketuhanan pun fikir pasal akal. Dan malangnya ada sebahagian daripada pemikir-pemikir Islam ikut jejak mereka. Okay, so kita tak nak cerita bab tu. Kita nak cerita bahawa Rom ni dia percaya kepada dewa-dewa. Dia ada dewa-dewa dia. Dia ada Zeus, dia ada Poseidon, dia ada Athena, dia ada Hermes. Dia ada nama Tuhan-Tuhan dia. Bahkan ada dewa-dewa dia yang dijadikan nama tahun. Januari, Februari, March, April, yang dijadikan diabadikan dalam nama tahun-tahun dia. Dan apabila Rom ni datang pemerintahan, ada seorang raja, tak ingat nama dia apa. Raja ni lantik penasihat agama dia daripada Kristian. Lalu pada waktu itulah masuknya Kristian dalam Rom. Lalu Rom ni dia jadi agama campur antara Kristian dan fahaman dewa-dewa. Sebab tu bila dah bercampur ni, maka mereka barulah menetapkan bahawa permulaan tahun mereka adalah 1 Januari. Tanpa sebab. Kita kalau mula 1 Hijrah, kita tahu 1 Muharram ni start sebab selepas habis bulan Zulhijjah, maka manusia keluar daripada dosa dia. Lalu permulaan hari baru adalah 1 Muharram. Kita ada sebab, kita buat sesuatu. Orang yang nak mulakan kehidupan dia ke, tarikh pekerjaan ke, so bila dia pilih tarikh tu, dia ada sebab kenapa dia pilih tu. Tapi kenapa mula 1 Januari, kita tak faham. Tak ada sebab. Kalau kita nak kata raja dia lahir pada 1 Januari ke, dia punya paderi dia lahir 1 Januari ke, tak ada sebab. Bahkan mereka yang beriman dengan Kristian, yang beriman dengan kelahiran Jesus, yang mereka kata lahir pada 25, Jesus pun lahir 25 Disember. Kenapa tak mula hari dengan 25 Disember? Kenapa mula dengan 1 Januari? So agama Kristian sekarang ni adalah agama yang dah bercampur dengan Rom, yang kita dah tak tahu dah. Yang kita panggil agama sekarang ni agama mulakhbat. Dia mertabak, bercampur antara fahaman-fahaman dewa Rom campur dengan Kristian. Okay, walau bagaimanapun Kristian masih ada lagi unsur-unsur yang menceritakan tentang akan datangnya Nabi akhir zaman. Walaupun dah bercampur dengan Rom, dah jadi rojak dah, tapi tetap ada unsur-unsur cerita akan datang Nabi akhir zaman dekat Arab. Dan mungkin kerana itu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dia pilih untuk lari ke negara Arab, kerana dia nak jumpa dengan
siapa dia Nabi akhir zaman yang akan dibangkitkan. Maka kerana tu, apabila Nabi SAW dibangkitkan menjadi Rasul, Nabi pergi bagi tahu pada seluruh penduduk Arab dekat Mekah, wahai penduduk Arab, aku ni Rasul utusan Allah Ta'ala. Maka Suhaib Ar-Rumi tanpa teragak-agak terus pergi beriman dengan Nabi SAW. Itu kelebihan yang ada pada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dan dia tak teragak-agak, dia sanggup tinggalkan harta dia semua, pergi berhijrah bersama Nabi SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Dan Suhaib Ar-Rumi ni Allah Ta'ala panjangkan usia dia. Dia masih ada pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ni, ketika mana Umar bin Khattab sakit, selain Abdul Rahman bin Auf, maka Suhaib inilah yang dilantik untuk menjadi imam solat, memimpin manusia pada waktu tu. Dia adalah antara kibarus sahabah, antara golongan yang terawal masuk Islam. Okey. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dia meriwayatkan satu kisah daripada Nabi SAW, dan kisah ni ada dalam Sahih Muslim tentang Ashabul Ukhdud. Okey. Apa kisah dia? Ashabul Ukhdud kana maliku fi man kana qablakum. Okey, cerita dia panjang nak baca. Lalu Suhaib bin Sinan dia menceritakan bahawa Nabi SAW pernah menceritakan tentang satu kerajaan yang mana ada seorang raja dekat situ. Dan raja ni adalah raja yang suka kepada ilmu-ilmu sihir, benda-benda ajaib, magic, benda-benda yang mistik. Dia suka pada benda-benda seperti itu. Okey. So raja ni ada seorang penasihat yang juga adalah seorang tukang sihir. Okay. Dan cerita ni kita tak tahu waktu dia bila, zaman dia bila, tapi kebanyakan mufassir mengatakan tempoh dia adalah antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu raja ni dia ada sihir, tukang sihir. Lalu tukang sihir dia ni manusia. So lama-lama dia berumur, lalu dia jadi tua. Bila dah jadi tua, raja takutlah bila hilang tukang sihir ni, maka macam mana nak hilang tukang sihir ni, siapa yang nak ganti dia, nak ganti tempat dia. Macam sekarang kan, bila hilang ada seorang tokoh agama hilang, dah tak ada dekat jawatan dia, so orang tercari-cari siapa nak ganti tokoh agama ni kan. So macam tu juga raja ni, dia ada penasihat dia, dan penasihat dia adalah tukang sihir. Bila tukang sihir dia nak mati, raja ni pun kata siapalah nak ganti tempat dia ni. So raja tak nak lah cari tukang-tukang sihir yang dah berumur juga. Takkan dia pencen 60 tahun, takkan nak cari tukang sihir pengganti penasihat umur 59 tahun, rugilah setahun. Lepas setahun kena cari lagi yang baru. So penat. So raja ni dia pandai. Lalu dia pun lantiklah orang, dia suruh tukang sihir dia cari seorang lelaki muda supaya lamalah sikit boleh kerja, boleh berkhidmat kepada raja. So tukang sihir ni pun carilah, dapatlah seorang budak yang memang pandai, hebat betul dalam bab sihir ni. Dia pun belajarlah dengan tukang sihir ni. Okay. Walau bagaimanapun, rumah budak ni, tempat tinggal dia dengan istana raja tempat dia belajar sihir ni jauh. Jauh. So dia kena berjalan lah, berjalan antara rumah dengan istana tiap-tiap hari. Tapi walaupun jauh, raja tak nak tukar, tukang sihir tak nak tukar. Sebab apa? Budak ni terlalu cerdas, pandainya dia dalam menguasai ilmu sihir, maka kekallah dia. Okey. Dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perjalanan dia daripada rumah dia pergi ke istana raja, maka dia akan lalu dekat satu kawasan di mana kawasan ni adalah kawasan seorang rahib tinggal. Seorang rahib tinggal. So pada awalnya dia tak layanlah siapalah orang tua ni kan. Walaupun dia tahu ada orang tinggal kat situ, tapi dia tak kenal siapa, dia pun buat tak tahu je. Tapi lama kelamaan bila hari-hari tengok ni nampak ni pun antara bentuk marketing juga ni. Siapa yang nak belajar marketing boleh belajar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda yang tak ada, tapi kita duk tunjuk pada orang tiap-tiap hari tanpa rasa. Hari pertama mungkin orang buat tak tahu, hari kedua orang buat tak tahu, hari ketiga tak tahu. Tapi kalau dah tiap-tiap hari tengok, dan kita bagi pula sampai sebulan, 2 bulan tiap-tiap hari orang tengok, maka orang akan tergerak hati untuk tahu apa benda tu. Okey, so antara budak ni yang belajar sihir ni, bila dia berjalan antara rumah dia, hari-hari duk tengok rahib ni, dia pun tergerak hati untuk tanya pada rahib ni. Dia pun pergi tanya pada rahib ni. Dan rahib ni adalah rahibun adalah orang-orang yang beragama, sama ada agama Yahudi ataupun Nasrani. Tak kisah Yahudi atau Nasrani, tapi dia beragama dengan agama Samawi.
yang datang daripada langit. Maksudnya mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. So rahib ni bila dia tengok budak ni, dia pun tanya budak ni siapa. Budak ni pun ceritalah dia ni adalah sihir apprentice. Dia adalah uh, murid kepada penasihat raja, tukang sihir di raja. Lalu rahib ni pun ambil peluang cerita bagaimana sihir ni datang daripada syaitan dan sihir ni ada bentuk syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan rahib ni dia ambil peluang untuk ajar tentang Allah Subhanahu wa taala, untuk beriman, ajar budak ni tentang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. So budak ni dia ada 50-50 dalam diri dia. Dia jumpa tukang sihir, dia nampak kehebatan sihir, dia pun kata, oh, tukang sihir ni hebat. Dia jumpa dengan rahib cerita tentang Allah Subhanahu wa taala dengan segala hujah dan bukti dia pun kata, weh, rahib ni hebat. So siapa punya ajaran yang betul? Dia tak tahu. Lalu Allah Subhanahu wa taala nak bantu budak ni. Okey. Allah Subhanahu wa taala nak bantu budak ni, lalu Allah Subhanahu wa taala datangkan seekor binatang besar datang. Datang seekor binatang besar. Lalu budak ni bila dia tengok binatang besar yang mana orang takut, dan binatang besar ni dia ganggu, dia datang bukan duduk kat tepi ke duduk kat mana, dia datang kat tengah-tengah orang. Lalu orang nak berurusan tiap-tiap hari, nak lalu pun susah. Hatta budak ni nak berjalan, nak pergi istana pun susah. Lalu pada waktu ni Allah Subhanahu wa taala ilhamkan pada budak ni. Allah Subhanahu wa taala ilhamkan pada budak ni. Tengok ada sahabat saya ilham tengah watching ni. Okey. Allah Subhanahu wa taala ilhamkan pada budak ni agar dia ambil satu batu besar. Dan budak ni kata, sebelum dia lontarkan batu tu, dia kata, ya Allah, kalaulah ajaran rahib tu lebih benar daripada ajaran tukang sihir, sebab dia kecenderungan dia ke arah rahib. Sebab benda-benda benar ni Allah Ta'ala akan datangkan hujaj wal barahin. Allah Ta'ala akan datang bukti-bukti yang jelas dan nyata. Lalu budak ni dia punya kecenderungan dia ke arah rahib. Kalau dia tak cenderung ke arah rahib, nescaya dia dah tinggalkan rahib. Sebab dia belajar dengan tukang sihir dulu, baru dia belajar dengan rahib. Tapi kerana benda yang dibawa oleh rahib ni adalah kebenaran, lalu budak ni nak terima juga kebenaran tersebut. Lalu dia kata pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, wahai Tuhan, kalaulah ajaran rahib ini benar, maka jauhkanlah binatang ni daripada hilangkanlah mudarat binatang ni daripada masyarakat. Lalu dia campakkan batu tersebut, lalu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala matilah binatang tersebut. So bila mati binatang tersebut, maka bertambahlah keyakinan budak ini bahawa ajaran rahib ni adalah ajaran yang benar. Ajaran tukang sihir ni adalah ajaran yang salah. Sebab rahib ni sedang mengajar bahawa ajaran sihir ni adalah ajaran yang membawa kepada kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Lalu nanti kita akan tengok nanti bagaimana syiriknya benda sihir ni sampai raja dia mengaku Tuhan. Okey. So tukang sihir dia tak pada asalnya, sebab bila budak ni 50-50, so dia masih belajar dengan sihir tu dengan bersungguh-sungguh. Tapi lepas kejadian binatang tu mati, maka dia punya kecenderungan ke arah rahib. Memang 100% pergi ke arah rahib. So tukang sihir ni nampak dah budak ni punya kesungguhan dan lain macam. Mungkin power sihir dia tak sehebat tak sehebat dulu. So ahli sihir ni perasan, tapi ahli sihir ni dia tak buat apa-apa. Okey, kemudian bila dah lama sangat tengok budak ni dia tak macam tak ada, sebab dia dah latih lama budak ni, tapi budak ni tak menunjukkan kesungguhan. Dia pun panggil, dia pun kata, apa masalah kamu ni? Lalu budak ni pun ceritalah tentang rahib ni, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala Tuhan, dan bagaimana perbuatan sihir ni adalah syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tukang sihir ni marah, dia bagi tahu pada raja. Dan raja ni pula adalah raja yang mengaku Tuhan. Lalu bila dia dengar budak ni cerita ada Tuhan, nama dia Allah Ta'ala, marahlah dia. Lalu dia pun kata pergi tangkap rahib tersebut. Rahib tu pun ditangkap. Rahib ni ditangkap dan dibawa di hadapan raja. Lalu apa raja ni tanya pada rahib tu, wahai rahib, adakah ada Tuhan selain aku? Dia tanya pada rahib. Maka rahib ni katalah Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Raja ni apa pun dia tak cipta. So macam mana dia nak mengaku Tuhan?
Lalu marah rahib ni. Lalu apa dia buat? Marah raja ni pada rahib. Lalu apa raja ni buat pada rahib? Dia tanam rahib tu dan dia letak minsyar dekat tengah-tengah kepala, lalu dibelah rahib ni dengan minsyar, dengan gergaji. Minsyar adalah benda yang macam gergaji, ada tajam bawah dia. Lalu dibelah ni. Lalu tengok kisah ni, apabila sahabat-sahabat Nabi dekat Mekah Al-Mukarramah diazab ataupun diseksa oleh orang-orang kafir, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita keluar jap daripada cerita. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan bila sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kami diseksa dekat Mekah. Macam mana? Doalah pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala bagi kemenangan, Allah Ta'ala bagi mudah. Kami ni orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Lalu Nabi SAW bagi tahu, yang kamu kena ni sikit je. Orang-orang zaman dulu, Nabi SAW bagi tahu, hatta ada yang diletakkan gergaji di atas kepala dan dibelah. Okey, dan antara cerita orang yang diletakkan gergaji dan dibelah adalah rahib ni yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sanggup mati kerana mempertahankan agama ni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila rahib ni dah mati, ahli sihir ni pun ingat, okey, selesai. Habis cerita, dia boleh latih balik budak tu. Okey. Dan budak ni pula bila tengok rahib ni mati dalam mempertahankan agama dia, lagilah dia nampak dia punya hormat dia pada rahib tu lagi tinggi. Lalu dia percaya bahawa benda yang dibawa oleh rahib ni adalah benda yang benar. Lalu dalam keadaan dia sambung belajar sihir dia dengan tukang sihir tu, lalu budak ni dia ada satu kelebihan lain, di mana dia boleh merawat orang-orang yang ada penyakit buta dan penyakit kulit. Okey. So bila setiap kali dia rawat orang, dia pulihkan orang, dia akan bagi tahu bahawa yang sembuhkan kamu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan aku. Okey, adalah Allah Subhanahu Wa Taala. So benda tu berjalan seperti biasa sampailah satu ketika di mana antara orang yang dirawat adalah orang-orang yang duduk dalam ahli majlis diraja. Orang yang duduk dengan raja. So orang yang duduk dengan raja ni dia ada penyakit buta, tak dapat melihat. Lalu kemudian dia tahu bahawa budak ni boleh merawat, dan dia rasa budak ni pada asalnya dia rasa budak ni merawat dengan sihir. Dengan sihir maka eloklah mata dia. Tapi kemudian budak ni kata bahawa yang menyembuhkan kamu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu lelaki ni bila dengar tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mata dia boleh melihat, lalu dia sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia terus beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila dia duduk dalam majlis diraja, bila raja cakap aku Tuhan, dia pun, lelaki ni pun kata, engkau bukan Tuhan wahai raja, tapi Tuhan adalah Tuhan budak ini dan Tuhan yang menyembuhkan mata aku. Lalu murkalah raja, sebab raja ni dia dah mengaku Tuhan. So apa raja buat? Raja pun berusahalah untuk bunuh budak ni. So sampai situ saya dah tak ingat dah. Okey. Kemudian raja ni panggil budak tu. Raja pun kata, sebab budak ni dah memang nak jadi apprentice dah, nak jadi penasihat kepada raja. Raja nak bunuh dia pun, nak cari ganti bukan senang. So raja pun kata, baliklah pada agama kamu. So budak ni tak nak. So raja ni pun kata, pergi bunuh dia. Lalu raja perintahkan agar budak ni dibawa ke fadafa'ahu ila nafarin min ashabi faqala idhabu bihi ila jabal. Lalu raja pun kata, bawa dia pergi naik atas bukit dan campak dia jatuh ke bawah. Daripada gaung yang tinggi, curam ke, maka campaklah dia daripada atas bukit tu jatuh ke bawah. So askar ni pun orang-orang raja ni pun bawalah dan campak dia. Okey, dan kemudian balik dengan harapan kata dah mati dah budak ni. Walau bagaimanapun kemudian budak ni balik ke istana. Raja pun terkejut, oh hebat budak ni. Tapi raja ni tetap budak ni tetap bagi tahu bahawa yang menyelamatkan dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. So raja lagi murka. Kemudian raja perintahkan agar fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi fahamalu fatawassatu bihi al-bahr. Lalu raja kata, bawalah dia pergi ke tengah-tengah lautan. Bawa dia pergi ke tengah-tengah lautan dan campak dia dalam laut. Tengah-tengah lautan tu, kalau dia tak pandai berenang, maka nescaya dia akan tenggelam dan mati lemas dekat laut. Walau bagaimanapun, lelaki ni, budak ni dapat balik ke istana raja. Pemuda ni dapat balik ke istana raja dan bagi tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan dia. Okey.
Lalu raja pun dah tengok, kata daripada atas bukit pun tak mati, pergi campak masuk dalam laut pun tak mati. Lalu raja pun kata, macam mana cara aku nak bunuh kau? Sampai macam tu tahap raja nak bunuh dia, sampai raja tanya, macam mana nak bunuh kau? Lalu budak ni pun kata, pemuda ni pun kata kepada raja ni, kalau nak bunuh aku senang je wahai raja. Kamu kumpulkan semua rakyat di satu kawasan lapang. Kemudian kamu tembak aku dengan panah, berdirikan aku dekat ikat ke kat tiang ke, maka kemudiannya ambil anak panah dan tembak aku dengan panah. Tapi syarat dia adalah apabila kamu lepaskan anak panah tu, kamu kena sebut bismi rabbi hadzal rajul, ataupun bismillahi rabbil ghulam. Dalam riwayat sahih Muslim, bismillahi rabbil ghulam. Okey, bacalah dengan nama Allah Taala, Tuhan kepada budak ini. So raja yang tadi tu dia mengaku Tuhan, lalu apabila dia lepaskan anak panah dengan sebut bismillahi rabbi hadzal ghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ini. So orang pun yang sebelum ni kata bukan raja ni Tuhan ke? Tapi kemudian raja ni pun mengiktiraf bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan. Maka dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ramai dari kalangan rakyat-rakyat dia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So raja ni marah. Raja ni murka kepada rakyat dia. Apa yang dia buat? Dia gali lubang yang besar, lalu dia nyalakan api, dan dia perintahkan agar orang semua datang pergi tengok apa yang dia nak buat. Lalu dia campak seorang-seorang rakyat dia. Seorang-seorang rakyat dia yang tak nak keluar daripada agama budak ini, ghulam ni, agama pemuda ni, maka dicampakkan masuk ke dalam api. Maka kisah ni diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim, dengan nama Ashabul Ukhdud. Dan Allah Ta'ala kata, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Mereka buat, raja ni benda yang tak logik dia buat. Kenapa dia sanggup zalim sampai macam tu? Apa yang orang rakyat ni buat kat dia? Apa yang pemuda ni buat kat dia? Adakah pemuda ni pemuda ni nak rampas kuasa daripada dia ke? Adakah rakyat dia buat susah pada dia ke? Tak ada orang yang menyusahkan dia. Tapi dia sanggup sampai bunuh budak ni, dia bunuh rahib, dia bunuh sebahagian besar rakyat dia. Allah Ta'ala kata, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Lalu Allah Ta'ala kata, jahatnya dia ni hanya kerana orang ni beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala seolah-olah nak sampaikan pada kita, kalau kamu benar-benar beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka pasti akan ada ujian yang datang pada kamu. So kita kena expect benda tu akan datang pada kita. Cuma bentuk ujian tu macam mana kita tak tahu. Dan doalah pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala tak bagi ujian yang kita tak mampu nak tanggung. Macam doa Nabi SAW, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan serahkan aku pada urusan aku. Maksudnya jangan bebankan, janganlah bagi benda-benda yang aku tak mampu nak tanggung. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Doa, minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Ta'ala tak bagi ujian-ujian yang beban, yang besar pada kita, yang berat pada kita. Okay? Lalu Allah Ta'ala kata, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Sedangkan bagaimana mereka ni boleh hukum orang yang beriman pada Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala alladhi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Sedangkan Allah itu Tuhan yang memiliki semua yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jadi saksi atas perbuatan mereka. Maksudnya orang-orang yang bunuh hamba-hamba Allah Ta'ala ni, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala datang pada hari akhirat, tak payah cari saksi lain. Allah Ta'ala kata, kamu bunuh hamba aku. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan hukum mereka, dan Allah Ta'ala lah yang menjadi saksi. Wa kafa billahi syahida. Dan bila Allah Ta'ala jadi saksi, maka tak perlu pada saksi lain, cukuplah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai saksi. Okay, lalu insya-Allah kita tangguhkan pada takat ni dulu. Kita akan sambung esok pada ayat yang ke-10 daripada surah Al-Buruj. Lalu apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Maka sebenarnya dalam kisah Ashabul Ukhdud ni, dia ada banyak faedah-faedah dia, yang mana kalau kita ada masa untuk kita kongsikan, kita akan kongsikan bersama-sama insya-Allah. Lalu kita tangguhkan dulu pada hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.